Saudara, murid-murid di Singapura muncul sebagai pembaca terbaik di dunia. Demikian menurut satu kajian antarabangsa, kemajuan dalam kajian celik membaca antarabangsa atau PIRLS yang baru didedahkan. Menurut Kementerian Pendidikan atau MOE, murid-murid Singapura menunjukkan prestasi amat baik dalam kemahiran asas dan peringkat yang lebih tinggi. Malah mereka juga mempunyai kebolehan untuk membuat pertimbangan tentang kesahihan maklumat dan menilai teks secara kritis. Kajian itu dijalankan dari Oktober hingga November 2020. Ia melibatkan sekitar 6,700 murid darjah 4 dari 183 sekolah rendah di Singapura. Hasil kajian itu meletakkan murid-murid Singapura di tangga teratas, naik satu tangga daripada tempat kedua pada 2016. Ireland berada di tangga kedua, diikuti Hong Kong di tangga ketiga dan Rusia di tangga keempat. Menurut kajian terbaru itu, 35% murid Singapura mempunyai kemahiran tahap lanjutan jika dibandingkan dengan median antarabangsa sebanyak 7% saja. 84% murid tempatan juga berkata mereka yakin dengan kebolehan untuk membaca iaitu lebih tinggi berbanding purata antarabangsa sebanyak 78%. Bagaimanapun, kajian itu juga mendapati bahawa jumlah pelajar Singapura yang gemar membaca merosot sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Jumlah pelajar yang sangat gemar membaca jatuh kepada 51%. Ini berbanding 55% pada 2016 dan 60% pada 2011. Sekolah-sekolah mesti melakukan lebih banyak demi memastikan para pelajar dilengkapi dengan kemahiran penting untuk berhubung serta bekerjasama dengan orang daripada pelbagai latar belakang dan budaya. Menteri Pendidikan Chan Chun Sing berkata demikian kepada hampir 1,000 pelajar dari lebih 60 sekolah dalam satu ceramah di Raffles Institution. Beliau menambah kemahiran itu akan membantu para pelajar meraih peluang baru dan menawarkan nilai baru kepada dunia yang semakin berpecah belah. Encik Chan juga berkongsi peri pentingnya bagi para pelajar menggalas jawatan kepimpinan dalam bidang masing-masing sejak di bangku sekolah lagi. Dan sekolah juga tambah beliau memainkan peranan dalam memupuk para pemimpin yang mempunyai visi untuk menabur bakti kepada Singapura. Ini sedang negara mengurak langkah ke arah SG 100. In a world with increasingly diverse views, our people must develop the perspectives and skill sets to connect with others across cultures and backgrounds, to forge a common understanding despite differences in an increasingly fractious and fragmented landscape, so that we can be a bridge for others to reach the region and the world, and thereby opening doors to networks and opportunities for all Singaporeans, both in Singapore and beyond Singapore. Sebanyak 52 masjid di Singapura akan menyediakan khidmat ibadah korban di luar negara sempena Hari Raya Aidiladha pada tahun ini. Pendaftaran dan tempahan kambing korban boleh dibuat menerusi masjid-masjid dan secara online mulai esok. Jawatan kuasa di bawah gerakan Salam SG atau SSGM iaitu Salam SG Korban akan sekali lagi bekerja rapat dengan masjid-masjid setempat untuk menguruskan penyembelihan kambing korban di Australia. Ini bermakna buat 4 tahun berturut-turut kambing korban tidak akan dibawa masuk ke Singapura. Daging korban akan dibekukan sebelum diterbangkan ke Singapura untuk diagih-agihkan kepada sahibul korban yang mendaftar serta para penerima bantuan mulai 3 Julai. Harga bagi seekor kambing korban yang ditawarkan pada tahun ini adalah antara $360 hingga $380, iaitu $10 lebih mahal berbanding tahun lalu. Pendaftaran bagi ibadah korban tahun ini dibuka esok sehingga 23 Jun tertakluk kepada ketersediaan bekalan. Tempahan boleh dilakukan secara langsung di mana-mana masjid yang mengambil bahagian atau secara online. Penguasa Sains Kesihatan atau HSA menggesa orang ramai supaya jangan mengambil atau membeli 3 produk yang didapati mengandungi steroid dan bahan-bahan terlarang. Ini selepas 2 pengguna mengalami gejala seperti sakit pening yang teruk dan degupan jantung yang kencang. Coklat jenama Lorenzo ini diiklankan sebagai makanan tambahan untuk diet.
Namun, ia didapati mengandungi ubat memerlukan preskripsi yang sering digunakan dalam kes mati pucuk. DND RX9 pada awalnya dipasarkan sebagai ubat untuk penyakit gout, namun ia didapati mengandungi bahan steroid. Menurut HSA, penggunaan bahan-bahan itu tanpa penyeliaan boleh membawa kepada gejala pendarahan dan kerosakan pada perut. Sedang kopi mocha yang dikatakan dapat mengawal selera makanan mengandungi bahan mengurangkan berat badan pada kadar yang cukup tinggi. Bahan tersebut diharamkan sejak 2010 kerana meningkatkan risiko serangan jantung. Ketiga-tiga produk dijual secara online. Pihak HSA sudah pun menghubungi pemilik platform terbabit supaya menarik balik 3 produk tersebut. Sebilangan kontraktor berdepan dengan kelengahan sehingga 2 bulan bagi projek-projek mereka. Ini kerana ramai pekerjanya jatuh sakit setelah cuaca panas mencecah rekod tertinggi minggu lalu. Antara itu, kebanyakan kontraktor sedang meningkatkan pendekatan seperti membenarkan para pekerja untuk berehat lebih lama selain memastikan mereka minum air secukupnya. Para pekerja ini sedang berehat seketika untuk minum air selepas bekerja keras di bawah terik panas mentari. Cuaca panas yang mencecah rekod tertinggi minggu lalu menjejas kesihatan para pekerja sektor binaan. Syarikat Hitomo Construction misalnya menyaksikan antara 10 hingga 30% pekerjanya jatuh sakit setiap hari sejak beberapa minggu lalu. Syarikat berkenaan menambah, kelengahan yang dialaminya itu boleh menyebabkan jurang untung menguncup sebanyak 10%. Bagi firma Arc Urban Services pula, ia memantau pengambilan air para pekerjanya secara aktif melalui kumpulan sembang selain menyediakan kemudahan agar mereka tidak jatuh sakit. Bagi membantu firma-firma menguruskan tekanan cuaca panas, syarikat-syarikat boleh merujuk kepada garis panduan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja Kementerian Tenaga Manusia. Ia juga mempunyai saranan-saranan seperti menyediakan kawasan rehat berteduh dan memastikan tubuh para pekerja tidak kekeringan. Saranan berkenaan turut dilaksanakan syarikat Straits Construction yang menyediakan 2 waktu rehat setiap hari. Namun syarikat itu menambah, para pekerja juga perlu bersuara jika mereka berasa kurang sihat. Ini selain saling menjenguk antara satu sama lain untuk melihat sama ada mereka mengalami tanda-tanda strok haba.